Selama bertahun-tahun, nama Zaleha Hamid seakan tenggelam dari sorotan dunia seni tanah air. Tiada lagi wajahnya di layar kaca, tiada suara merdunya di corong radio, tiada jejaknya di pentas anugerah. Para peminat hanya mampu bertanya-tanya dalam diam. Kemanakah menghilangnya primadona bersuara emas itu? Namun tiada jawaban datang, tiada kenyataan dikeluarkan. Seolah-olah beliau memilih untuk lenyap dari dunia yang satu ketika dulu mendewakannya. Namun kini, pada usia 67 tahun, di saat dunia hampir melupakan namanya, Zaleha Hamid akhirnya memecah kesunyian itu, dan kisah yang dibawanya lebih menggetarkan daripada yang siapapun sangka. Segalanya bermula pada satu malam yang sunyi, ketika hujan lebat menyimbah bumi, dan petir menyambar langit Kuala Lumpur. Zaleha Hamid rebah di ruang tamunya sendiri, sendirian, tanpa sesiapa di sisi. Detik itu, jam 2.43 pagi, menjadi titik hitam dalam hidupnya. Serangan stroke yang melumpuhkan separuh badan kirinya bukan sekadar mencuri suara dan geraknya, tetapi juga mencungkil ketakutan yang selama ini disembunyikan di sebalik senyumannya yang selalu kelihatan kuat. Beliau tidak sedarkan diri selama lebih 17 jam sebelum ditemui oleh seorang jiran yang curiga, kerana surat khabar semalam masih belum diambil. Hospital menjadi rumah barunya selama berbulan-bulan. Dinding putih, bau antiseptik, dan bunyi mesin pemantau denyutan jantung menjadi teman setia. Dunia glamor terasa bagai satu kehidupan lain, terlalu jauh, terlalu asing. Yang lebih menyakitkan bukanlah fizikal yang lumpuh, tetapi kesunyian yang memeluknya erat. Ramai yang dahulu mengelilinginya ketika kegemilangan, kini senyap. Seakan Zaleha Hamid hanyalah berita lama yang tiada nilai untuk dikutip kembali. Namun dalam diam, beliau bangkit. Perlahan, sedikit demi sedikit. Ketika akhirnya beliau memilih untuk bersuara, bukan melalui sidang media atau siaran televisyen mewah, tetapi melalui satu video ringkas berdurasi 11 menit yang dimuat naik oleh anak saudaranya ke laman media sosial. Dalam video itu, Zaleha duduk di kerusi roda, rambutnya telah memutih seluruhnya, wajahnya kelihatan lebih cengkung, tetapi mata itu masih menyala dengan bara yang sama, seperti zaman kemuncaknya. Dengan suara yang agak sukar difahami, namun syarat emosi, beliau menceritakan detik-detik selepas rebah, kesunyian tanpa sokongan, dan perasaan ditinggalkan oleh industri yang satu ketika dulu memujanya. Namun apa yang benar-benar mengejutkan bukanlah pendedahan tentang kesehatannya, tetapi satu kisah yang tidak pernah dibongkar kepada sesiapa, bahwa pada malam sebelum diserang stroke, beliau baru sahaja menyelesaikan satu nota wasiat yang tidak pernah dihantar kepada peguam. Dalam nota itu, ada satu nama yang disebut berulang kali, Nona. Siapakah Nona? Seorang anak, saudara, atau seseorang yang membawa rahasia lama? Spekulasi bermula. Nama itu tidak pernah disebut dalam mana-mana wawancara atau liputan terdahulu. Dalam video itu, Zaleha sempat berbisik, "Saya mahu berjumpa Nona sebelum semuanya terlambat." Peminat mula menggali semula arsip lama, temu bual usang, gambar-gambar tahun 80-an dan 90-an mencari bayang siapa sebenarnya Nona ini. Yang menjadikan perkara lebih misteri adalah apabila akaun video yang memuat naik pengakuan itu tiba-tiba dipadam 2 hari kemudian, tanpa sebarang penjelasan. Wartawan hiburan yang cuba mendapatkan maklumat dari keluarga Zaleha pula dibisukan. Ada yang menyatakan mereka menerima panggilan tanpa nama, menyuruh berhenti menulis tentang isu tersebut. Seakan ada sesuatu yang lebih besar sedang disembunyikan. Namun Zaleha tidak berhenti di situ. Dalam satu temu bual eksklusif yang hanya disiarkan di radio tempatan, beliau mendedahkan bahawa ada perjanjian diam yang telah lama mengikat mulutnya. Satu perjanjian dengan pihak-pihak tertentu dalam industri hiburan
yang tidak pernah mahu cerita silamnya muncul kembali. Dulu saya terlalu takut untuk melawan, katanya, suaranya serak tetapi penuh dendam yang tersembunyi. Tapi selepas apa yang saya lalui, saya tak takut lagi. Pengakuannya mencetuskan gempar. Nama-nama besar dari era gemilangnya tiba-tiba menjadi bualan. Siapa yang terlibat? Apa yang cuba disembunyikan? Dan yang paling penting, apakah kaitan antara serangan stroke yang dihadapinya dengan rahsia yang cuba dibukanya sekarang? Adakah benar ada tekanan yang menyebabkan tubuhnya menyerah? Atau adakah ini hanya satu bentuk pembalasan dari bayang-bayang silam yang selama ini mengekori diam-diam? Zaleha Hamid tidak memberikan semua jawapan, tetapi dia membuka cukup banyak pintu untuk membuat kita tidak dapat berhenti memikirkan. Dalam setiap butiran kata yang dilontarkannya, ada luka yang masih berdarah, ada rahsia yang belum terurai, dan dalam setiap gerak matanya, ada sesuatu yang belum selesai dan belum mahu diselesaikan. Bukan sekarang. Dari rakusnya kenangan yang bersembunyi di celah-celah dinding usang rumah itu, pembaca kini dibawa menyusuri sisa-sisa kehidupan Zaleha Hamid yang senyap tetapi syarat makna. Di ruang tamu kecil yang kini dipenuhi dengan cahaya suram dari lampu meja, masih tergantung gambar lamanya, Zaleha Hamid tahun 1989, berpakaian kebaya ungu, senyum penuh percaya diri, dikelilingi oleh para wartawan dan peminat. Namun gambar itu sudah pudar warnanya dan bingkainya berdebu. Disitulah segalanya bermula. Sebuah potret yang tidak lagi dikenali oleh masa kini, tetapi masih digenggam erat oleh masa lalu. Di sebelah gambar itu ada sebuah radio lama, jenis yang hanya memutarkan kaset. Kepala kasetnya sudah haus, tetapi Zaleha masih memaksa untuk memutarnya setiap malam, seperti ritual sunyi yang tidak pernah ia khianati. Lagu kegemarannya, perpisahan tanpa relamu, nyanyian sendiri dari zaman puncaknya, masih kedengaran, walau suaranya bergemeretak seperti terperangkap dalam waktu. Tangannya yang bergetar karena lumpuh sebelah, berusaha menekan butang play dengan sabar, dan ketika melodi mula mengalun, bibirnya turut menggumam perlahan, seolah bukan menyanyi, tapi menghidupkan kembali serpihan dirinya yang pernah hilang. Pembaca kini bukan sekadar pemerhati. Mereka duduk di situ, di sebelahnya. Mereka mendengar helaan nafasnya yang berat. Mereka melihat tuala kecil di ribanya, digunakan untuk menyeka air liur yang kini sering mengalir sendiri. Mereka menghidu bau ubat-ubatan yang menyelubungi udara bilik, bau yang bercampur dengan haruman minyak kayu putih, dan sedikit vanila dari lilin yang dibakar di sudut meja. Suasana itu bukan rekaan, ia adalah denyut jujur dari seorang wanita yang pernah menguasai pentas, dan kini sedang menuntut semula haknya untuk dikenang. Setiap hari, sebelum matahari naik, Zaleha akan dilihat merenung dari jendela kecil biliknya. Pandangannya tidak jauh, hanya ke pohon rambutan tua di halaman. Tetapi setiap tatapan itu menyimpan harapan yang tidak diucap. Ada sebuah kerusi rotan yang diletakkan di tepi tingkap, penuh bantal kecil, bekas kegemarannya semasa membaca skrip drama dahulu. Kini, kerusi itu kosong. Tapi setiap kali Zaleha duduk di situ, dia meletakkan sehelai selendang merah di sandarannya, seolah-olah sedang berbual dengan seseorang yang tak terlihat. "Nona selalu duduk sini," bisiknya suatu pagi ketika juru rawat bertanya. Siapa Nona? Pertanyaan itu terus menggeliat dalam hati para pembaca. Mungkinkah Nona adalah bayangan dari masa lalu yang tak mahu pergi? Seorang anak yang tidak pernah dikenal? Atau cinta terlarang yang tidak pernah dibenarkan muncul dalam terang? Setiap butiran kecil yang diceritakan Zaleha, dari bunga orkid di pot kecil yang selalu disiram, hingga buku catatan kulit lusuh berisi puisi tulisan tangan, semuanya mengarah kepada satu sosok yang hilang,
tetapi tidak pernah benar-benar pergi. Ada satu malam, saat angin malam menderu dan hujan turun perlahan, Zaleha meminta untuk membuka rak lama di belakang rumah. Di dalamnya, penuh kotak-kotak memori, surat peminat yang kekuningan, skrip teater bertanda tangan sutradara, gambar hitam putih bersama artis lain, dan satu pita VHS yang dilabelkan dengan tulisan tangan. Malam terakhir bersama Nona, 1996. Beliau menggenggam pita itu erat, matanya berkaca. Tidak berkata apa-apa. Tetapi pembaca merasakan sebuah ledakan emosi yang terlalu besar untuk dibendung dalam kata. Di situ, sesuatu telah pecah. Mungkin bukan hanya kenangan, mungkin juga kebenaran. Ketika Zaleha mengangkat pena dan mulai menulis sesuatu dalam buku kecil di pangkuannya, tangannya masih bergetar, tapi semangatnya tidak. Setiap huruf ditulis perlahan, penuh usaha, tetapi penuh tekad. Dalam cahaya samar, pembaca dapat mengintai baris pertama yang ditulisnya. Jika aku tidak sempat melihat mata Nona buat kali terakhir, biarlah kisah ini menjadi mata hatinya. Dan disitulah semuanya menjadi jelas bahwa kisah ini bukan sekadar tentang seorang wanita tua yang kembali dari diam. Ia adalah tentang dendam yang belum lunas, tentang kasih yang belum selesai, dan tentang rahasia yang masih mengendap di balik tirai usia. Pembaca bukan sekadar pembaca lagi. Mereka kini adalah saksi, adalah penjaga cerita, adalah satu bahagian dari kehilangan itu, tetapi Zaleha belum selesai. Cerita ini belum tamat, dan kegelapan malam hanya menjanjikan lebih banyak cahaya yang akan terbit, perlahan-lahan dari serpihan masa yang belum dikisahkan. Namun bukan setiap kenangan layak dibongkar sepenuhnya. Ada yang Zaleha Hamid simpan erat, bukan kerana takut, tetapi kerana belum tiba waktunya. Selepas video pengakuan itu tersebar dan kemudian hilang secara misteri, pelbagai spekulasi mula berputik dalam kalangan media dan peminat. Ada yang mendakwa telah melihat kelibat wanita bertudung merah datang ke rumah Zaleha pada malam sebelum pita VHS itu ditemui. Wanita itu tidak bercakap banyak, hanya berdiri di depan pagar selama hampir 20 menit sebelum beredar dalam senyap. Jiran-jiran tidak pernah melihatnya sebelum ini, dan tidak ada sesiapa tahu identitinya. Tapi di ruang tamu rumah Zaleha, selendang merah yang sering diletakkan di kerusi rotan hilang keesokan harinya. Zaleha tidak mengesahkan apa-apa, tidak juga menafikan. Bila ditanya, beliau hanya tersenyum nipis dan menjawab dengan nada samar, "Kadang-kadang orang dari masa lalu datang hanya untuk memastikan kau masih ingat." Kata-katanya tergantung, seperti jendela yang terbuka ke ruang gelap tanpa lantai. Pembaca dibiarkan menebak, adakah Nona telah kembali? Atau adakah itu hanya bayangan, manifestasi dari ingatan yang semakin rapuh? Lebih ganjil lagi, beberapa minggu selepas itu, wartawan hiburan yang paling agresif dalam menyiasat kisah Zaleha dilaporkan menarik diri secara tiba-tiba dari dunia kewartawanan. Akaun media sosialnya dinyahaktifkan, dan artikel-artikel lamanya yang berkaitan dengan Zaleha dipadam tanpa jejak. Dalam satu mesej ringkas kepada rakan media, beliau hanya menulis, "Sesetengah kisah lebih selamat jika dibiarkan tak lengkap." Tidak ada siapa tahu apa maksudnya, tetapi bunyinya seperti amaran. Rumah kecil Zaleha yang terletak di pinggir ibu kota kini sering terlihat dengan lampu menyala pada waktu ganjil, jam 3 pagi, kadang-kadang 4. Suara peti suara tua itu kedengaran memainkan lagu-lagu lama, tetapi tiada siapa pernah nampak siapa yang menghidupkannya. Ada yang percaya Zaleha hidup bersama seseorang, tapi tidak pernah ada yang keluar atau masuk dari pintu hadapan. Seorang posmen tempatan mendakwa pernah terdengar suara 2 orang perempuan sedang berbicara dari dalam rumah. Namun bila diketuk,
Hanya Zaleha yang keluar, seorang diri, dengan suara yang lemah tapi senyum yang tidak berubah. Bilik belakang rumah itu, bilik yang dulunya menjadi tempat beliau menulis lirik dan mencipta lagu, kini sentiasa berkunci. Tidak ada sesiapa dibenarkan masuk, termasuk juru rawat pribadi yang menjaganya. Pada suatu malam, juru rawat itu mengaku pernah terlihat cahaya lilin dari bawah celah pintu bilik itu dan bayangan dua tubuh sedang duduk berhadapan. Ketika dia membuka pintu perlahan, bilik itu gelap dan kosong. Tapi di atas meja, ada dua cawan teh masih hangat. Zaleha sendiri makin jarang bercakap. Bila dia bersuara, kata-katanya seakan puisi, penuh metafora, berlapis-lapis makna. Pernah satu petang, sambil duduk menghadap jendela, dia berbisik, "Kalau dunia tahu apa yang sebenarnya berlaku, mereka tak akan menyanyi lagi. Mereka akan diam, sepi, seperti langit sebelum ribut." Apakah yang dimaksudkannya? Apa rahasia yang masih belum terungkap? Dan siapakah sebenarnya Nona? Cinta yang dilarang? Anak yang tidak diakui? Kembar yang hilang? Atau bahagian dari dirinya yang dia sendiri cuba lupakan? Cerita Zaleha Hamid bukan cerita yang mencari penyelesaian. Ia seperti lagu yang berhenti sebelum chorus terakhir, meninggalkan gema dalam hati yang tak kunjung hilang. Dalam dunia yang gemar kepada jawaban dan pengakhiran, Zaleha memilih jalan sebaliknya, membiarkan masa lalu terus bernafas perlahan-lahan, tidak tergesa, tidak selesai. Dan disitulah letaknya daya tarik kisah ini. Ia tidak menjanjikan kepastian. Ia menjanjikan sesuatu yang lebih mengganggu. Rasa ingin tahu yang tidak pernah puas. Dan satu bayangan merah yang terus menghantui jendela rumah kecil di hujung jalan itu. Malam itu, hujan turun renyai, seperti setiap kali cerita lama coba bangkit dari tidur panjangnya. Di luar rumah kecil Zaleha Hamid, lampu halaman berkelip-kelip, seolah-olah ada yang sedang memerhati. Dari dalam jendela, tubuhnya kelihatan duduk diam di kerusi rotan usang yang sama. Mata memandang ke depan, tapi pikirannya jelas jauh. Mungkin ke masa lalu, mungkin ke tempat yang hanya dia tahu. Di sisi kanannya, terletak pita VHS yang masih belum dipulangkan ke rak. Di sisinya yang satu lagi, secawan teh yang tidak terusik, masih mengeluarkan uap hangat. Ketika jam berdetik ke angka 3 pagi, Zaleha akhirnya berdiri. Perlahan-lahan, dengan sokongan tongkat dan tangan kirinya yang masih lemah, dia melangkah ke bilik belakang. Bilik yang selama ini dikunci rapat. Bunyi tombol pintu berdecit memecah keheningan. Di dalam, suasana sunyi menyambutnya. Hanya ada meja kayu, kerusi, dan dinding yang dipenuhi kertas-kertas catatan lama. Di tengah meja, sebuah bingkai gambar terbaring menghadap ke bawah. Zaleha mengambilnya dengan hati-hati, membalikkan. Gambar itu kelihatan usang, tetapi jelas menunjukkan dua wanita muda berdiri berpelukan di tepi pantai. Satu daripadanya matanya berkaca. Bibirnya bergerak, seakan ingin berkata sesuatu, tetapi tiada bunyi keluar. Hanya nafas perlahan dan satu keluhan yang hilang dalam bayang-bayang dinding. Lalu dia menulis, buat kali terakhir malam itu, dalam buku nota yang hampir penuh. Tulisannya sukar dibaca, tetapi antara bait-bait yang samar dapat ditangkap satu baris. Jika aku lenyap esok, biarlah dia tahu. Aku tidak pernah memilih untuk melupakan. Dan selepas itu, tidak ada yang pasti. Pagi esoknya, jiran yang menghantar sarapan seperti biasa mendapati pintu rumah tidak berkunci. Ruang tamu sepi. Teh atas meja masih berasap. Radio lama berdengung dengan suara statik, seolah-olah sedang menunggu seseorang menyambung siaran yang tergantung. Tidak ada Zaleha. Tidak juga ada tanda-tanda pertarungan. Tiada pakaian yang dibawa pergi. Tiada nota selamat tinggal. Hanya pita VHS itu yang kini telah hilang dari raknya.
Dan di bilik belakang, bingkai gambar yang tadi ada, kini hanya tinggal ruang kosong berdebu. Pihak keluarga tidak mengeluarkan sebarang kenyataan, media hanya diberi jawaban ringkas. Beliau sedang berehat di tempat yang selamat. Tetapi apakah maksudnya? Di mana? Dengan siapa? Ada yang berkata telah melihat wanita bertudung merah di stesen bas tua 3 hari kemudian, sedang membawa sebuah beg besar dan sebuah kotak kayu yang menyerupai kotak pita VHS. Tetapi, seperti bayangan, dia lenyap sebelum ada sesiapa sempat menegur. Dan begitulah akhirnya, atau barangkali hanya permulaan. Kisah Zaleha Hamid tidak pernah mendapat satu garis penamat. Ia tetap tergantung di udara, seperti lagu yang terputus sebelum nota terakhir. Seperti surat yang tidak dihantar. Seperti cinta yang tidak pernah selesai. Mungkin benar apa yang pernah dikatakannya. Tidak semua cerita perlu ditamatkan. Ada yang hanya perlu dirasa dan ditinggalkan di situ. Lalu pembaca pun menutup buku, atau layar, atau apapun medium yang mereka pegang. Tetapi di hati, mereka tahu kisah ini belum berakhir. Ia terus hidup, perlahan, dalam bayangan, dalam bisik, dalam setiap selendang merah yang tersangkut di pagar dan setiap lagu lama yang berkumandang entah dari mana.